Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil hayah wa nikmatil salah. Alhamdulillah, berkasih banyak-banyak pada semua yang mengikuti live ini. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan bicarakan banyak tajuk-tajuk yang menarik. Keluarga bahagia di kala COVID-19 melanda. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Nurjahan Karamdad, Amir Amini, Siti Aisyah Ghani, Halim Mustafa, Halim berkhabar, Dena Hanatasa, Daina Fajar, Fatimah Az-Zahra, Indra Putra Jahlan, Ari Jack, Nur Dati Amin, Mizan, Rahmat, Nora Fiza Azmi, hilang dalam terang. Masya Allah, hilang dalam terang. Jangan suami kita hilang dalam terang sudah. Okey, Indra Putra, orang kuat, Masya Allah. Okey, Ari Jack, Siti Khadijah, Azila Hasan, Rohaya Awaludin, Siti Khalijah. Alright gang. Semua yang beri salam, saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita selawat 10 kali. Siapa yang berselawat ke atas Rasulullah SAW, barang sesiapa yang berselawat ke atas aku, pagi 10 kali, malam 10 kali, ataupun pagi 10 kali, petang 10 kali, nescaya dia mendapat syafaat aku di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina 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 Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita dah dapat apa? Kita dah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya sebenarnya nak ucap banyak-banyak terima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Azmin Ali, dan isterinya Datin Seri Syamsidah Taharin, serta Pusat Khidmat Parlimen Gombak yang telah menyampaikan sumbangan kepada pusat tahfiz kami, iaitu Al-Habah. Saya mendoakan agar Datuk Seri dan keluarga terus diberkati, dipermudahkan segala urusan dunia hingga ke akhirat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, saya nak tengok berapa ramai orang Gombak tengok hari ni. Kalau ada orang Gombak, say hi Gombak, hi orang Gombak, geng Gombak. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila sebut keluarga bahagia ketika COVID-19 melanda, COVID-19 melanda, dia ada dua isu kat sini. Pertama, saya nak bawa masalah dulu. Masalah yang pertama tuan-tuan,
kadar perceraian meningkat pada tahun 2020. Antara sebabnya adalah tekanan berpunca daripada ujian COVID-19 yang melanda, COVID-19 yang melanda. Bukan semua orang boleh berhadapan dengan tekanan. Bukan semua orang boleh berada dalam tekanan perasaan. Suami isteri bergaduh sebab suami kena buang kerja. Bukan mudah nak faham suami yang kena buang kerja. Bukan mudah. Bukan mudah nak berhadapan dengan suami yang duduk di rumah 24 jam menghadap muka isteri, isteri menghadap muka suami, work from home pula, anak-anak pula bising kat rumah. Bukan mudah. Kena marah dengan bos ataupun yang berniaga pula. Ada tekanan ekonomi. Sewa kena bayar tiap-tiap bulan. Sewa premis perniagaan kena bayar. Dalam masa yang sama pula, jadi apa? Jadi macam-macam isu pula ni. Kewangan, bisnes jatuh, gulung tikar. Jangan main-main. Madli Musa, cantik kopiah Ustaz. Beli kat mana? Orang bagi. Saya Alhamdulillah. Baju orang bagi, ketayar orang bagi. Alright. Saya Meru Klang, kawasan sarung tangan. Ya Allah, selamatkanlah Muhammad Ruhaifi daripada wabak COVID. Allahumma. Datuk Azmin Ali, Datuk Seri Azmin Ali, terima kasih. Waalaikumsalam Datuk Seri Azmin Ali. Mudah-mudahan terima kasih sampaikan sumbangan pada tahfiz Al-Ahbah kami. Allahu Akbar. Saya doakan Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datin Seri Samsida digunakan kebahagiaan di dunia hingga ke syurga. Okey. Tuan-tuan, bila kita berbicarakan tentang keluarga bahagia, keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, dan mesti ada anak-anak. Kalau tak dipanggil sepasang suami isteri. Tapi bila keluarga, dia ada anak-anak. So, suami, isteri yang dah lama berkahwin, tak dapat anak. Antara petua yang selalu saya sharekan, yang pertama, cari kurma yang liat. Kurma yang kering. Tak kisah apa je nama kurma, tapi kurma tu kering. Liat. Kurma yang kering dan liat ni pula, ambil lebih kurang 1 kilo, suami ambil lebih kurang 10 biji, isteri ambil 10 biji, buang bijinya, suami ambil, masukkan dalam blender, isteri ambil, masukkan dalam blender, tuang susu kambing. Kalau nak cair, bubuh banyaklah susu kambing tu. Kalau nak pekat, susu kambing tu separuh. Jadi blend. Bila blend, dah habis blend, isteri minum separuh, suami minum separuh. Habiskan dalam masa 1 hari. Kemudian setiap pagi amalkan 7 biji buah tamar dan susu kambing. Amalkan selama berapa bulan. InsyaAllah ada berita baik. Ustaz, nak baca doa apa Ustaz? Masa blender tu, tolong baca doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria, iaitu dalam surah Maryam ayat 1 hingga 12 ataupun ayat 1 hingga 10. Terpulang. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini yang nombor 2 adalah surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup dan zuriat, anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan hati. Dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. So, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, amallah doa ini. Lepas tu doalah sekali, setiap kali solat kita doa, pakai doa surah Al-Furqan ayat 74. InsyaAllah Allah akan kurniakan anak kepada kita. Alright? Dan macam mana nak bentuk anak ni jadi penyejuk mata hati? Pasangan kita tengok suami, sejuk mata kita, sejuk hati kita.
Kita pandang isteri kita sejuk mata, sejuk di hati. Kita pandang anak kita, ya Allah, lembut dia pandang anak kita, ya Allah, sejuk mata, sejuk di hati. Macam mana nak dapat ni? Mesti ada ilmu. Macam mana dapat ilmu tu? Ilmu ni kena belajar. Siti Aisyah Ghani, Masya Allah. Okey, tuan-tuan, One Easy semua. Semua yang bagi salam, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, nak dapat keluarga bahagia, baik di kala COVID melanda, ataupun ketika COVID tak melanda, hari-hari biasa, macam mana dapat bahagia? Saya sharekan ilmu. Dalam dunia motivasi, saya dah cipta satu formula untuk orang faham dan amal. Formula dia 7P. Formula apa? 7P. P yang pertama, perhatian. Perhatian. Memberi dan menarik perhatian. Azizan Hasan, orang Melaka. Oh, lama. Manja Rosli pun ada. Masya Allah. Ingat formula 7P. P yang pertama, perhatian. Memberi dan menarik perhatian pasangan. Memberi dan menarik perhatian anak-anak. Memberi perhatian bila anak-anak bercakap, Ayah, jangan biar anak panggil kita terlalu lama. Kita kadang-kadang asyik berfikir, ataupun duk tengok TV, ataupun tengah buat kerja. Anak lah, dia akan panggil banyak kali. Ayah. Dia akan panggil kita banyak kali. Selagi kita tak jawab. Kita pun tengah tension, work from home. Apa ni? Tak boleh tengok ayah buat kerja sekejap ke? Tolonglah bagi ayah buat kerja kejap. Nampak? So, kaedah dia, jangan buat macam tu. Jawab. Minta maaf ni anak saya yang tengah live ni, kejap, maaf bos, anak saya ni. Bagi perhatian sekejap. Ya, ayah tengah kerja, ada apa abang nak cakap ke ayah? Bagi tak sampai 30 second, settle. Ayah, cantik tak ayah? Cantik tak? Walaupun dia lukis tak cantik, cakap dia cantik. Abang bagi ayah 30 minit untuk ayah settle kerja ayah. Nanti kita lukis sama-sama. Okay, give me 5. Macam itulah, pandailah. Kena memberi perhatian kepada anak-anak bila mereka memerlukan perhatian. Bila saya tahu ramai yang kerja kat rumah mengadu, Ustaz, anak saya selalu kacau saya, Ustaz. Macam mana saya nak buat kerja kat rumah? Keadaan rumah saya apa semua ni. So, alright. Jadi nasihat saya, first, cara yang paling mudah, tak lain dan tak bukan, kita bagi perhatian pada anak kita. Ingat, ayah, mak yang sibuk main Facebook, Instagram, chat, yang sibuk banyak benda. Anak panggil, kita buat tak peduli, standby. Ayah, shh, diamlah, saya tengok berita lah. Umi, shh, kau janganlah kacau Umi kejap. Tunggu mak dan ayah. Tengoklah. Bila anak tu besar, anak tu balas. Macam mana anak tu balas? Memang masa biji macam kita. Kita pun panggil, Abang, tolong ambil kunci kereta ayah kat atas. Ayah tertinggal kat beg duit. Anak dengar, tapi anak buat pekak je. Kak, turun makan. Dia dengar mak dia panggil, tapi dia buat pekak. Sebab apa? Itu balasan bagi mereka yang buat anak masa kecil, anak panggil, dia buat tak peduli. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, nasihat saya, kalau boleh tuan-tuan, tolong share video ni. Ingat, share juga sedekah. Mungkin kita tak cekap dalam berdakwah,
Tapi bila kita share, dia juga sedekah dan juga dakwah. Dakwah ni the real multi-level marketing ciptaan Allah. Kena? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada cakap, line slow. Hujan Hujan. Memang sini gombak hujan lebat sikit. Okay? Siapa yang clear, tulis clear sekejap. Saya nak tengok. Alright, here we go. Ramai ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 7P. P yang pertama, memberi perhatian, menarik perhatian. Bila isteri bercakap, suami jangan main handphone. Main handphone. Ya Allah, tak berhenti-henti main handphone. Bila isteri bercakap, tolong letak handphone. Kejap. Bagi dia bercakap. Cerita. Dia bercerita, kita dengar je. Tak bercakap apa pun tak apa. Tapi kalau bercakap lagi bagus. Ceritalah. Isteri pun cerita, bang, saya tadi bang pergi pasar, kat pasar bang, cili merah tu bang, punyalah mahal harganya. Suami kalau tak reti nak bersembang, buat macam ni je. Oh, ya ke? Astaghfirullahaladzim. Ya ke? Isteri ceritalah. Kalau bertuah kau dapat suami yang very good listener. Dia pandai dengar. Dia tak pandai bercakap pun, dia pandai dengar. Dengarlah isteri nak meluahkan perasaan. Kadang-kadang isteri penat. Dengar. Suami kalau bercakap, isteri dengar. Jadi pendengar yang baik. Anak-anak kalau bercerita, jadi pendengar yang baik. Kerana Rasulullah SAW, bila isteri ataupun anak-anak bercakap, dia akan toleh badan dia sepenuhnya dan dengar anak dia bercakap. Anak terasa puas kalau kalau luahan hati dia didengar, dapat bersembang. That is how to make communication dalam keluarga jadi perfect. Ikut cara Nabi. Nabi dengar, oh ya ke? Nabi angguk, Nabi puji. Itu kaedah Nabi Muhammad SAW. Malam ni tuan-tuan, kita sebenarnya Datuk Azmin Ali, Menteri Ekonomi kita, juga ahli Parlimen kawasan Gombak bersama kita hari ini. Tuan-tuan boleh scroll, boleh like dan boleh follow Datuk Azmin Ali, Datuk Seri Azmin Ali, insya-Allah. So, yang pertama, memberi perhatian dan menarik perhatian. Menarik perhatian macam-macam kaedah. Kalau isteri nak tarik perhatian suami, bersolek, pakai minyak wangi. Macam saya baru ni, Datin Sri Syamsidah, dia datang ke tempat kami. Saya belum pernah jumpa lah isteri menteri yang low profile macam tu. Dan juga datang ni, dan dia berucap cute. Bertuah Datuk Seri Azmin Ali dapat isteri yang cute macam ni. Oh, Haji Zul Majdi Omar, orang kaya. Okey, terima kasih tuan-tuan. So, ingat, pertama, memberi dan menarik perhatian. Kedua, puji dan peluk. Puji anak kita, peluk anak kita. Puji suami kita, puji isteri kita, peluk dia. Macam tu kaedah puji-puji. Sebab cuba tengok, Al-Fatihah, ayat yang begitu penting dalam Islam. Al-Fatihah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa tak guna perkataan ulama kaji Quran? Kenapa tak guna Allahu Akbar Rabbil Alamin? Ataupun Subhanallah Rabbil Alamin. Maha suci Allah yang mentakbir sekian alam. Itu lebih tepat. Tapi tak. Allah guna Alhamdulillah. Ataupun Allahu Akbar, Allah Maha Besar mentadbir sekian alam. Tak, Allah guna perkataan Alhamdulillah. Ada dua maksud. Pertama, Allah ajar kita memuji Allah. Yang kedua, Allah ajar bersyukur. Allah SWT berfirman dalam Ibrahim ayat 9. La in syakartum la azindannakum.
Barang sesiapa yang bersyukur atas nikmat isteri, atas nikmat anak-anak, atas nikmat suami, Allah akan tambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat suami dia jadi suami yang baik, isteri jadi isteri yang salihah dan taat, anak-anak jadi penyejuk mata hati untuk ibu dan ayah. Hari ini anak-anak bermasalah, suami bermasalah, berpunca daripada kebanyakan isteri, suami, anak-anak tidak bersyukur kepada Allah. Isteri kadang-kadang dah gemuk dah, kaki berkurap, badan bau hapak, rambut hantu kat limah, tapi paling tidak ada suami. Dan suami tu tak ceraikan kita lagi. Ramai kes perceraian start COVID ni, ramai. Bersyukurlah, Alhamdulillah. Walaupun, tengok diri kita, walaupun aku ni kasar dengan suami aku tak pandai masak, aku tak lawa, tak macam zaman masa aku muda-muda dulu. Aku dah gemuk, aku dah hodoh, aku banyak penyakit, tapi suami aku tak ceraikan aku. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Bila kita bersyukur, hati kita akan jadi lapang, jiwa kita akan jadi tenang. Masya Allah. Syukur ni maknanya puji Allah. Makasih Allah dapat suami yang walaupun susah, tapi dia pandai bergurau, ya Allah. Nampak? Ya Allah, Alhamdulillah dapat suami yang bertanggungjawab. Walaupun hidup susah, tapi dia bertanggungjawab. Alhamdulillah dapat anak. Alhamdulillah anak pun, walaupun hidup kami susah, anak tak kurang hajar, tak cakap kasar. Nampak suasana? Alhamdulillah dapat suami walaupun perut dia buncit, ya Allah. Ya Allah, kalau dia start motor, dia naik bukit, ya Allah, macam nak pecah enjin motor tu nak bawa. Tapi the power when you say Alhamdulillah, Allah akan bagi nikmat. Nikmat ni ketenangan. Tenang ni, dia tak boleh beli kat pasar raya. Tak ada jual dekat Mercedes-Benz punya showroom. Bagi saya sebuah kereta yang tenang. Tak ada. Tenang you cannot buy. Pergi umrah, tak tenang. Pergi haji, ramai gak yang tak tenang. Pergi Turki, pergi Korea, pergi mana-mana, tak tenang. Apatah lagi bila COVID-19 duduk je kat rumah, ramai yang tak tenang. Tenang ni hanya datang daripada jiwa yang senantiasa bersyukur. So, puji Allah, tanda syukur. Puji pasangan, tanda syukur. Sayang, saya nampak cantik lagi ni. Contohnya saya cerita, isteri masak hari ni kari kepala bapak ikan. Isteri masak kari kepala ikan. Dia punyalah bersusah payah pagi-pagi. Dia pergi ke pasar. Lepas tu ambil kari kepala ikan merah tu. Dia ambil. Dia tawar ke apek tu. Sampai apek tu pun pening kepala. Lepas tu apa? Bawa lah pergi ke mana? Ke rumah dia siang ikan tu. Dia masak kari apa semua. Kari tu dia siapkan semua. Tunggu suami balik. Tujuan dia masak tu, dia nak bagi suami dia gembira makan. Jadi bila beria-ria dia masak, tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat, suami pun balik. Suami pun balik, dia kata aku nak jamu suami aku ni biar sampai puas hati. So apa berlaku? Masya Allah. Suami pun makan. Dia korek pipi ikan merah tu, celup dalam kuah, sedut. Lepas tu dia ambil isi sikit gaul dengan nasi, kuah banji, kari tu. Ambil bendi gigit, lepas tu gaul makan. Lepas tu dia korek mata ikan merah tu. Ambil mata ikan merah tu. Wow, sedap. Ambil papadom sikit, pecah. Tengah-tengah hujan ni kena kari kepala ikan, berasap-rasap power. Tapi bila suami makan, isteri tak makan lagi. Isteri tengok suami makan. Bang, tambah bang. Kemudian isteri tanya,
sayang, bang, sedap tak saya masak? Sedap tak saya masak? Suami pun cakap apa? Okey lah. Suami selalu bang, sedap tak saya masak ni? Suami keturunan lembu, jawablah betul-betul. Kalau sedap, cakaplah sedap, sedap sayang. Ni, apa dah? Pujilah isteri anda. Pujilah masakan dia. Dia dah penat. Kau ingat senang ke nak masak? Penat masak ni. Pujilah yang. Nana reka. Memang power sayang kalau masak. Kari kepala ikan. Mamak kampung atap pun boleh meninggal tu. Memang sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, puji isteri anda. Hilang penat dia. Isteri pun kena puji suami. Pujilah suami. Bang, bang, malam tadi power bang. Bang, malam tadi abang hebat bang. Barulah dia tak fikir perempuan lain. Ni, hari ni, bila kita tidak memuji pasangan kita, apa akan berlaku? Syaitan masuk dengan perasaan marah. Ganti puji, marah, maki hamun, bergaduh. Tu dia. Itu puncanya. So, nasihat saya, berubahlah. Berhenti, jangan marah-marah, puji memuji. Selepas puji, gabung dengan peluk. Peluk ni apa dia? Ingat tak peristiwa pertama wahyu Allah SWT turun? Turun je wahyu ke bumi, di Gua Hira, Jibril suruh baca. Iqra. Nabi kata, aku tak pandai baca. Jibril buat apa? Peluk. Ulang lagi sekali. Baca. Aku tak pandai baca. Peluk. Baca. Aku tak pandai baca. Jibril peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So geng, orang Gombak, malam ni jom, kalau ada anak-anak yang nakal, yang hyperaktif, jiran kita datang rumah, dia lompat atas sofa. Sofa tu baru beli. Dia lompat atas sofa tu. Bila jiran datang rumah, dia lompat atas sofa, berdebung. Jiran datang rumah. Jiran kata, kita pun pandang anak kita, kau tu, aku cubit kau. Jangan macam tu. Anak-anak yang nakal bagi pujian. Anak-anak yang nakal, dia perlukan perhatian dan pujian. Juga pelukan. Itu yang jadi mak rempit kerana kurang pujian, perhatian dan juga kantung mereka kurang kasih sayang. So, jom ubah. Daripada kita marah-marah, lebih baik kita puji, memuji. Anak-anak yang nakal, yang lompat atas sofa ni, peluk anak tu. Lompat sama-sama. Baru dah seronok. Tak peranjat jiran tu. Apalah dia ni. So, nasihat saya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, puji isteri anda sebelum Bangladesh Petronas puji. Puji isteri anda sebelum Pakistan jual kapet puji. Puji isteri anda sebelum kawan-kawan universiti, kawan-kawan ex-boyfriend dia kat sekolah menengah, kat sekolah tadika, puji dia dekat Instagram. Be careful tuan-tuan. Ramai suami isteri hari ni bercerai sebab pasangan bergaduh. Tak ada skill nak puji suami, tak ada skill nak puji isteri. So malam ni start puji, besok pagi start puji. Pujilah. Puji suami anda walaupun dia dah boroi, sakit lutut, gaut, jalan
Macam ninja, macam turtle jalan naik. Tapi pujilah. Bang, walaupun abang dah tak larat, I'm still loving you. Sayang. I'm still loving you. Abang still steady lagi lah. Abang memang cool. Macam tu lah, pandai. So kita kena tahu, kita kena ada skill. Skill ni penting. Macam mana kita nak mengurat dia dulu. Macam itulah dalam rumah tangga. Mesti ada puji dan peluk. Anak-anak yang nakal, pujilah anak anda bila dia berjaya. Peluklah apabila dia gagal. Kerana pujian dan pelukan adalah ikatan simpul mati kasih sayang seorang ayah ibu pada anak-anak. Sampai orang lain tak mampu merungkaikannya. So keep it up. Never ever give up. Terus baiki rumah tangga kita. Walaupun dalam rumah tangga kita ada masalah tertekan. Ada seorang kawan saya orang Sabah. Dia kerja kilang papan. Balik rumah, isteri dia asyik marah dia. Dia kata, kau tak pernah balas isteri kau marah. Dia kata, memang lah. Kalau dia marah, aku marah, bergaduh lah, bercerai lah. So apa aku buat? Aku relax. Kadang-kadang aku menyanyi. Gurau. Macam tu. So, nampak? Yang pertama, memberi perhatian dan menarik perhatian pasangan. Goda suami kita sebelum orang lain goda. Goda isteri kita sebelum orang lain goda. Yang kedua, memberi perhatian, puji dan peluk. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan terbahagi kepada 3A. A yang pertama, agama. Ajar isteri kita beragama. Ajar isteri kita, anak-anak kita dengan agama. Kalau boleh sebelum bersama dengan isteri pada malam pertama, ajar doa. Paling tidak bismillah. Tengok isteri punya lain macam punya seri, kita pun au. Jangan macam tu. Islam tak ajar jadi werewolf pada malam pertama. Islam ajar apa? Baca bismillah. Tiduri isteri kita dengan kalimah Allah. Alhamdulillah. Bacalah doa nak solat sunat kerang. Takut tak sempat. Isteri pula tertidur. Jadi apa nasihat saya? Tengok. Cubalah baca doa. Bila baca doa, insya-Allah tidur. Tidur dengan isteri, dapat anak yang soleh, insya-Allah. So tuan-tuan, mesti ajar isteri dan anak-anak dengan apa? Dengan doa. Dengan agama. Dapat baby masa mengandung. Bila masa mengandung, tolong banyakkan baca Al-Quran. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Masa tu, baca tasbih. Pegang tasbih. Tak, Ustaz, saya malas nak pegang tasbih. So, baca surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh. Ingat hadis Nabi Muhammad, siapa baca surah Al-Ikhlas 10 kali pagi, 10 kali petang, Allah binakan rumah dalam syurga nanti. So, bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca surah Al-Ikhlas. InsyaAllah bukannya susah, senang je baca. 3 kali baca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca 30 juzuk Al-Quran. Jom baca surah Al-Ikhlas. Baca tasbih. Kalau anak-anak lelaki, bacalah tasbih yang baik-baik. InsyaAllah banyak okay. So, bila anak lahir, ajar dengan agama, bacakan azan, iqamah, Al-Quran, ajar anak Al-Quran. Anak-anak suka Al-Quran ni kalau kita buat nyanyian. Nyanyian, dia suka nyanyi. Ajarlah Al-Quran, ajar nama-nama Nabi, pasangkan nasyid yang elok-elok. Kadang-kadang anak-anak dia boleh hafal lagu tau. Lagu tu panjang, kita pun nak ngapal susah. Sebab tu, cuba lagukan Al-Quran.
Mesti anak-anak sedang dapat. Lagukan doa, lagukan ni, insyaAllah. Oh, ni ada model ni tuan-tuan. Jiam ni model ni. Terima kasih model pun tengok live saya. Okey, bagus. Alright. Puan Sri Aini, Masya Allah Puan Sri Aini, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, semua yang tengok live, yang baru bagi salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni live di Facebook saya ini ditaja penuh oleh Parlimen Gombak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datin Seri Syamsidah kerana melawat dan memberi sumbangan yang pada tahfiz Al-Habah kami yang terjejaslah akibat COVID-19. Namun, terjejas, kita kena bersyukur. Syukur ni bukan apa? Sebab kita masih hidup lagi. Agi hidup, agi mengelaban. Kata orang Iban, selagi hidup, selagi itu kita berjuang ataupun melawan. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pendidikan agama, ajar Al-Quran, ajar anak solat. Umur 7 tahun ajak solat, 10 tahun ajak solat. Solat penting tuan-tuan. Ajar anak solat. Bila kita solat, hati kita jadi tenang. COVID-19 datang pun kita tenang. Tak adalah nak kemurungan, tak adalah nak pergi bunuh diri, tak adalah kena bipolar disorder, skizofrenia, panic attack, anxiety. Tak ada kena tu. Tapi solatlah dengan hati yang khusyuk. Selalu sebut perkataan, relax lah. Allah kan ada. Relax lah, Allah ada. Islam dah ajar. Susah macam mana pun waktu COVID-19. Suami kena buang kerja. Apa, semua dah ada jawapan dalam Islam. Bisnes jatuh. Relax. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin minta bantuan Ustaz. Okey, nanti kita telefon. Jamilah Hussein. InsyaAllah kita telefon. Sebab apa Islam ajar apa? Islam ajar puasa. Sesusah-susah orang kat Malaysia ni, insya-Allah ada makanan. Dan cara kita, Islam ajar puasa. Puasa yang pertama, ajar kita ajar kita berjimat cermat. Ajar anak-anak agama jimat cermat. Puasa. Sebab apa kita puasa? Kita boleh jimat. Saya ada seorang kawan, saya selalu lepak di MO, Mandarin Oriental. Kat situ saya belajar sikit. Kawan-kawan belanja. Sekali tiba-tiba ada waiter sudah datang. Ustaz! Ustaz, mari sini Ustaz. Saya nak cerita kat Ustaz. Orang suka sembang dengan saya. Ustaz, saya beritahu anak saya COVID-19 ni, gaji saya kena potong separuh. Lepas tu janji, Alhamdulillah saya ada kerja. Saya beritahu anak kita, Alhamdulillah, kita masih ada rumah. Dulu kita makan, sekali makan 5 lauk. Sekarang kita makan 2 lauk. Syarat dia kita dapat makan, dapat teruskan kehidupan. Alhamdulillah. Nampak? Kita didik anak kita supaya hidup bersusah payah sikit. Supaya bila ada ujian, kita ni. Puasa ni susah. Ketika orang lain makan, update kat Facebook, update kat Instagram, makan kari kepala ikan kampung atap, makan breakfast, makan telur goyang, apa macam-macam lah. Umi Azhara, apa soalan dia? Apa soalan dia? Saya, Allah, Umi jangan merajuk, Umi. Saya tengok, Umi, apa menangis ni, Umi? Umi Azhara, apa soalan dia? Tengok, sekejap. Kadang-kadang tengah live, kita tak nampak, Umi. Mana soalan dia, Umi ni? Bismillah. Alright, kejap, Kena ni, mana Umi jangan merajuk, Umi. Umi Azhara. Kalau saya suruh suami nikah seorang lagi, salah ke saya, Ustaz? Umi, best mi. Umi, ni, tolonglah. Bertuah suami Umi. Tak salah. Suruh suami nikah lagi. Pau kalau Umi ni. 1 dalam sejuta. Kalau Umi lelaki-lelaki, kira orang panggil Abid Liu lah. Macam tu lah. Okay, let's go. Ji, kau tak nak suruh suami nikah lagi 1 ke? Okay, terus nak tengok. Okay, let's go. Saya gurau dah. Tuan-tuan, orang perempuan jangan marah. Orang perempuan agak sensitif ni. Jadi jawapan dia tak berdosa. Suruh suami nikah lagi 1 tak berdosa.
Jangan cakap suami tak setia ataupun suami curang kalau dia nikah lagi. Nikah sah lain. Oh Indra, ya, ni orang kuat Datuk Joe ni. Alright, here we go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Kita cerita satu hal lagi. Bila ajak ni pendidikan terbagi pada 3A. A pertama, agama. Ajar agama. Sebab orang yang hidup dalam suasana agama susah COVID-19, kita puasa. Ingat orang Kelantan seorang, nama dia Nick, legenda pendidikan Malaysia, legenda anak murid terbaik yang paling banyak skor 22A. Siapa nama dia? Iaitu Nick Norbadihah. Dia tak ada duit, bapak dia nelayan, 400 ringgit sebulan pendapatan secara purata. Apa berlaku? Nick Norbadihah, dia pergi sekolah, adik-beradik ramai, dia pergi sekolah, dia puasanya. Puasa ni, dia ada 2 kegembiraan. Pertama, waktu berbuka. Kedua, waktu jumpa Allah. Kalau kita susah, kita tak puasa Isnin Khamis, COVID-19, kita tak puasa Isnin Khamis, kita asyik merungut, duit tak ada, susah, apalah, ni kerajaan lah, inilah itu. Orang merungut, dia takkan bertambah harta dia. Tapi orang puasa, dia akan dapat apa? Okey ni, kedai. Tak ada istilah payung mas Islam. Betul, Syed Muhaimin. Syed Muhaimin ni pandai ni. Nama Muhaimin ni selalu pandai-pandai. Dalam Islam tak ada payung emas. Payung emas adalah ucapan daripada Abu Ya Al-Sya'ari, pemimpin Al-Arkam dulu. Dan Islam tak ada payung emas. Dia tak ada. Itu ucapan Abu Ya Al-Sya'ari. Itu je. Bukannya ni tak ada. Tak payung emas. Kalau dapat rantai emas waktu ni pun dah best lah. Tukar je. Dapat jongkong emas pun dah okey daripada payung emas. Alright lah. Okay, we go tuan-tuan. Tak ada. Hadis tu hadis palsu. Kalau ada orang cakap tu hadis, sebenarnya itu palsu. Wallahualam. Okay, let's go. Tuan-tuan, saya terlalu banyak soalan kadang-kadang. Saya susah sikit nak ni. Saya habiskan poin saya. Okay. A yang kedua adalah akhlak. Akhlak ni satu, akhlak dalam rumah tangga. Akhlak dalam rumah tangga. Suami isteri kena ada akhlak. Suami ni kena pelangkungan payung pasar malam. Adalah ustaz. Itu nama isteri-isteri gangster ini. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak. Akhlak ni yang, sayang, janganlah cakap dengan mak abang macam tu. Mak abang dah tua, dia sensitif, ajar akhlak, cara bercakap dengan mak kita. Kadang-kadang isteri hari ni, dia dengan kita okey, tapi dengan mak, dia bermusuh dengan mak kita. Dah konflik rumah tangga. Dengan bapa kita, dia cakap, bini kan, kadang-kadang ajar. Kadang-kadang isteri dia tak pandai. Yang, kalau dengan mak abang suka macam ni. Sayang cubalah ambil hati dia. Lepas tu, isteri pula cakap, bang, dengan ayah saya, abang kena cakap macam ni. Abang pandailah ambil hati dia. Macam tu. Akhlak. Itu satu, akhlak dalam keluarga. Jangan jerit-jerit suami, bentak-bentak suami. Orang perempuan kadang-kadang dia soleh. Dia baik macam Jiam ni. Dia baik, soleh, bagus orangnya. Tapi dengan suami, jangan kasar-kasar. Jangan buat suami macam gagawan. Suami bukan adik-adik kita nak dibentak-bentak. Allah tak pandang lah kita ngaji Quran, tahajud kita. Sekali kita lukakan hati suami, jangan tertutup pintu syurga. Jom, redha suami adalah redha Allah SWT. Jom, berlakulah baik-baik. Lemah lembutlah pada suami. Tertekan macam mana pun, cubalah berbuat baik dengan suami. Alright, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa lagi? Dalam rumah tangga ataupun suami isteri ni dan anak-anak, dia perlukan pendidikan akhlak. Akhlak ni kemahiran sosial. Cakap tak baik berdosa mengumpat orang. Tak baik berdosa fitnah orang.
tak baik. Jangan sangka orang tu tak ikhlas. Sangka buruk tu adalah sebahagiannya dosa. Cakap elok-elok dengan anak-anak. Jangan share benda yang buruk. Benda yang buruk ni tak payah share. Bukan tak pasti, jangan kongsi. Tak. Benda tu berita buruk, cerita ni, cerita tu, jangan share. Jangan masuk campur hal rumah tangga orang. Jangan masuk campur hal orang. Faham tak? Ajar anak-anak macam tu. Ajar isteri macam tu. Ajar suami macam tu. Ingat satu hadis riwayat Imam Muslim. Syaitan, iblis, pusat pentadbiran dia di tengah-tengah lautan. Setiap hari para syaitan akan datang menyampaikan laporan kepada iblis di tengah lautan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Cuma saya tak tahu dia punya ni. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syaitan-syaitan datang. Wahai iblis, aku berjaya memurtadkan orang. Syaitan bagi laporan. Iblis kata, bagus. Wahai iblis, aku berjaya menyebabkan orang minum arak. Iblis kata, bagus. Syaitan pun datang. Wahai iblis, aku berjaya menyebabkan orang bercerai-berai. Iblis pun pandang syaitan tersebut. Mari kamu duduk sebelah aku. Tengok, iblis dia akan bagi darjah kebesaran ataupun keistimewaan kepada syaitan-syaitan yang berjaya menyebabkan talak ataupun suami isteri bercerai. Sebab apa? Daripada perceraian suami isteri, rumah tangga akan berpecah belah, umpama masjid runtuh, dan kemudiannya apa berlaku? Akan berlaku anak-anak terbiar, penagih dada, jenayah, berlaku banyak benda. Sebab tu iblis bagi pangkat kebesaran pada syaitan yang berjaya mencerai-beraikan suami isteri. Sebab tu, jahoi kat luar sana, ni tolonglah jangan masuk campur hal rumah tangga orang lain. Jangan. Syed Muhaimin Syed Hussein ni pun bagus. Suka mengaibkan suami-suami mereka di FB. Oh, ya Allah. Jangan gaduh suami isteri update kat Facebook. La ilaha illallah. Tak tahulah. Kita orang Melayu hari ni, dia kena belajar communication. Ada masalah, confront. Cara berdepan. Saya rasa tak sampai 5 minit settle. Nanti saya ajar teknik tu. Okay? Communication. Dan kemudiannya, ajar juga yang terakhir, akademik. Nak berjaya, pendidikan mesti ada 3 A. Agama, akhlak dan akademik. Akademik apa ni Ustaz? Suami isteri. Akademik ni termasuk kemahiran. Kemahiran apa? Abang suka sayang pakai kamis malam Jumaat, baju sutera. Abang suka sayang pakai perfume Chole. Abang suka sayang layan macam ni. Macam tu. Tu hal suami isteri. Abang suka sayang cakap lemah lembut. Abang suka cakap. Ni isteri pula cakap, sayang, tolong sayang wahai suamiku, abang janganlah cakap kasar-kasar dengan sayang. Sayang sensitif sikit. Tu dia. Pandai. Mesti ada kemahiran. Sayang kalau buat teh tarik, sayang jangan guna susu pekat banyak sangat. Tak sama. Suami kita 25 tahun minum teh tarik. Mak dia buat. Mak dia orang Pakistan. Pakistan buat teh tarik, dia guna susu isian. Teh tu pula dia rebus. Bila dia rebus, apa dia buat? Lepas rebus tu, dia bubuh sikit kayu manis. Jangan main, bunga cengkeh lain. Sayang buat teh tarik macam mama buat. Mama dia bubuh bunga cengkeh sikit. Alright. Okay, you mental. Wajib solat, puasa, ngaji. Alright. Ustaz, okay, you mental. Kalau waktu dia serangan mental, maka ketika itu tak wajib.
Dia ada orang gila berjam. Ada orang dia gila sepanjang masa tu lain. Okey, Allahuakbar. Okey, here we go. Kita patah balik. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita kena ni, kalau ada masa kita akan sambung lain kali. Sebab saya ulang balik pasal hadis riwayat Muslim tadi, jangan masuk campur rumah tangga orang lain. Tolonglah. Kalau apa-apa, pergi pejabat agama. Okey, tolong sangat. Sebab kalau kita campur hal rumah tangga orang lain, dia nampak suami dia ni dengan perempuan lain. Yam, aku nak cerita kat engkau ni, Yam, aku kesian tengok engkau. Selama ni kau kena tipu dengan suami kau. Dia kata pi kursus. Tak, aku nampak semalam kat Genting Island. Tanya Jah, tanya Dah. Ui, dia jadi tu. Itu ejen setan. Ejen syaitan. Jangan. Kecuali tak makan, tak minum boleh. Jangan isteri minta cerai pada suami yang baik. Sebab minta cerai pada suami yang baik, itu dah jadi macam apa? Kalau suami dia baik, dia minta cerai. Jalankan melangkah zahir, batin apa semua, itu dah selesai dah. Tapi kalau dia minta cerai pada suami yang baik, tidak cium bau syurga. Okay, tuan-tuan dan perempuan, kita ni, saya kalau tak cukup masa, saya rasa kita kena sambung pada siri-siri yang akan datang. Saya ulang balik, terima kasih kepada Datuk Azmin Ali, dan terima kasih kepada Datin Sri Syamsidah kerana membantu, dan juga Pusat Khidmat Masyarakat, Pusat Khidmat Parlimen Gombak, kerana sudi membantu dan ziarah ke tahfiz kami. Tahfiz kami ni jaga anak-anak yatim secara percuma dan jaga asnaf fakir miskin dan diberi pendidikan secara percuma. Tiba-tiba COVID datang melanda, terjejah sikitlah income kami. Tapi kami bayar juga gaji-gaji para ustaz. 10 orang ustaz tu kami bayar juga. Jadi bila Datuk Azmin Ali, Datin Sri Syamsidah datang, terima kasih banyak. Barakallahu fiq, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Pusat Khidmat Parlimen Gombak, terima kasih banyak. Okey tuan-tuan, saya nak tutup dah ni. Saya bagi formula 7P untuk keluarga bahagia walaupun COVID datang melanda. Formula 7P. P yang pertama, memberi dan menarik perhatian pasangan dan anak-anak. Yang nombor 2, puji dan peluk pasangan dan juga anak-anak. Yang P yang ketiga, pendidikan. Pendidikan terbagi pada 3A, agama, akhlak dan akademik. P yang seterusnya tuan-tuan, iaitu pukul. Pukul ni bracket hukum. Kalau anak-anak salah, boleh hukum. Bumping 20 kali sebab solat subuh lambat. Ataupun hafal surah Ar-Rahman. Ataupun kurangkan perbelanjaan allowance dia mingguan ataupun bulanan, kehendak dia kita tidak tunaikan, kena ada bentuk hukum. Lepas tu P yang seterusnya, pujuk. Selepas pukul, pujuk. Pujuk ni apa dia? Bracket motivasi. Kalau suami kita tengah down, bisnes jatuh, suami kalau dia diam, dia tengah banyak masalah, ya, kena faham personality. Personality suami, personality isteri. Orang lelaki kalau dia bermasalah, dia diam. Orang perempuan kalau dia bermasalah, dia bercakap. Orang lelaki bercakap tentang penyelesaian masalah. Orang perempuan bercakap kadang-kadang menimbulkan banyak masalah. Dia bincang tentang masalah tapi tak nampak penyelesaian. Tapi tak semua. Ni kaedah. Orang lelaki boros / pemurah. Orang perempuan kedekut / berjimat. Dia ada banyak personality. We not perfect, but when we together, we complete each other. That mean perfect. Okay? Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa lagi? Terus lagi. Indra Putra Jahaya Dahlan, dia jual jus sifu tuan-tuan, jus durian Belanda. Saya seorang saya kanser. Nanti saya sharekan. Saya insya-Allah nanti saya share.
Dia siapa nak jus daun beranda boleh ambil. Beli dekat Indra Putra Dahlan. Boleh like dia. Dia toki restoran nasi padang Kampung Baru. Siapa nak beli insurans, cari Haji Zul Majdi Omar tu. Okay, let's go. Kita patah balik. Tu iklan. Tengok berita pun iklan. Let's go. Kita patah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, saya ucapkan syabas dan tahniah sebab kekal bersama kami menonton live saya. Tolong share sedekah, share juga ni. Alright, let's go. Kita teruskan lagi. P selepas pukul, pujuk apa dia? Pujuk bracket motivasi. Bang, saya faham abang sedang ada masalah. Saya tahu abang ada masalah ekonomi, bisnes abang pun jatuh. Tak apa bang, Allah ada bang. Tengok para isteri sahabat, bila zaman Madinah masa tu ada masalah ekonomi, apa isteri-isteri para sahabat sebut? Abang, kami lebih rela lapar daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Abang, ni isteri para sahabat. Abang, kami lebih rela mati kelaparan. Saya, anak-anak lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Berdiri bulu roma, tuan-tuan. Kalau isteri kita sebut macam tu, kita pun jadi tenang sikit. Tak apa bang, abang berniaga. Abang tak jual benda yang haram. Abang tak jual daging yang haram. Abang baik. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Tak apa bang, Ustaz Nafi dah ajar tip. Ketika ber-Covid ni kita kena jimat cermat. Kita akan buat puasa Isnin Khamis. Allah dah ajar kita susah bang. Isnin Khamis puasa, insyaAllah bang. Dah lah susah, dapat berjimat, dapat pahala pula tu. Hidup pun berkat. Okay, terus lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selepas pujuk ni kat pujuk anak. Kadang-kadang anak ni dia down, stres kat rumah, belajar cara ni lain pula terganggu. Allahu Akbar. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin selepas pujuk. Lepas tu penghargaan. Anak-anak dapat keputusan cemerlang, bagilah penghargaan, bagi hadiah. Isteri pun bagi hadiah. Dan last kali, Periksa ni muhasabah diri. Tanya isteri, sayang, ada apa-apa yang perlu saya baiki? Maafkanlah kalau abang ada salah, silap. Macam tu juga dengan suami. Minta maaf pada suami, minta maaf pada isteri. Okay? Itu dia tuan-tuan dan puan, muhasabah. Kita complete each other. Nobody perfect. But when we complete each other, tolong-menolong antara satu sama lain, membaiki, tegur, menegur, maaf, memaafi, faham, memahami, insyaAllah keluarga kita bahagia walaupun apa yang datang melanda. Itu dia 7P. Saya ulang balik: beri perhatian, menarik perhatian. P kedua, puji dan peluk. P ketiga, pendidikan. P keempat, pukul ataupun hukum. P kelima adalah pujuk, bracket motivasi. P keenam adalah penghargaan. P yang ketujuh, last kali, adalah P, periksa dan perbaiki. Kalau tak, P dah. Okay. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. I love you all. Saya menyusul 10 jari, memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki kalau ada bahasa saya mengguris perasaan dan hati. Sekali lagi, terima kasih pada Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datin Seri Syamsidah kerana membantu tahfiz Al-Habbah kami. Terima kasih. Saya doakan Datin Seri dan Datuk Seri terus diberi kebahagiaan daripada di dunia hinggalah ke syurga. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.